Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Sembang Santai Ikan Bilis ya. Kita masih lagi di dalam situasi PKP ya. Aktiviti memancing tidak dibenarkan di dalam masa tempoh PKP ini. Walaupun kita rasa agak terkilan, tapi sebagai seorang pemancing kita harus sabar dan akur dengan perintah pihak berwajib. Kita diibaratkan sekarang sedang berpuasa menahan nafsu dan harus bersabar untuk memancing. Tapi tak apa, di masa-masa lapang gini kita isi dulu diri kita dengan ilmu-ilmu tentang bot, tentang laut dan sebagainya, insyaAllah. Mudah-mudahan PKP ini cepat berakhir. Okey, boleh kita merayakan sebenarnya berakhirnya PKP itu nanti. Kita turun ke laut untuk memancing. Mungkin kita lepaskan dendam kita tu. Kita buat trip 3 hari 2 malam di laut memancing. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya. Okey, saya baru sampai je di pangkalan ni. Apakah topik yang kita akan bincangkan hari ini dalam Sembang Santai? Topik ini agak penting Semoga topik ini yang saya bakal bincangkan nanti akan memberi manfaat pada semua. Di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah sudi menonton video-video yang telah saya terbitkan. Terima kasih juga kepada yang telah sudi memberi komen, pandangan dan juga kata-kata semangat kepada saya yang membuatkan saya lebih lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih berinformasi dan berkualiti, insyaAllah. Okey, alhamdulillah dah sampai. Tu dia Pak monyet melepak. Bot telah pun siap dibersihkan. Kita terus ke topik kita hari ini. Topik kita hari ini berkenaan benda yang terbaring di depan tu. Nampak? Ayuh kita ke hadapan. Benda ni amat penting Semua vessel, semua kenderaan laut harus ada ni. Ini dia. Inilah dia yang bakal kita bincangkan hari ini. Nah, ini dia topik kita hari ini. Wajib bukan harus Saya tercakap tadi harus wajib ada di setiap semua vessel. Dari sebesar-besar kapal kargo, kapal minyak, hinggalah bot-bot, hinggalah ke kayak, mesti ada benda ni. Ayuh, kita akan membincangkan lebih lanjut lagi berkenaan benda ni. Tetapi bukan kat sinilah. Panas baik. Bukan gontung. Alright. Saya akan bawa benda ni ke dalam. Kita bincangkan lebih lanjut. Bos, selesa. Mak oi, borek barulah selesa. Redup. Sudah bawa dia ke dalam ni. Inilah dia topik kita hari ni. Ini Mak Saleh panggil ni anchor Kalau kita panggil dia sauh lah. Kalau rakan kita di seberang di Indonesia, kalau tak silap dia panggil ni jangkar Kalau tak silap lah, jangkar dia panggil. Inilah dia. Rupanya sebuah sauh. Berat Apakah makna sauh yang ingin meningkatkan diri dia nanti kalau untuk mendapatkan kompetensi? Nah, ada juga soalan yang akan ditanyakan mengenai sauh tolong ambil perhatian lah, mudah-mudahan dapat sedikit info. Saya bagi tips jugalah mana juga yang akan bakal ditanya lah. Kalau nasib baik dia tanyakan yang tu, dah dapat jawapan dalam video ni. Apakah tujuan tu sauh? Tujuan utama dia adalah untuk memberhentikan sesebuah kenderaan laut lah, untuk tujuan tertentu. Dia mati di situ je, tujuan tertentu. Tujuan tertentu tu terpulang lah. Kalau kita sebagai bot rekreasi, kita berhenti bersauh adalah tujuannya kita untuk memancing. Alright. Kalau kapal-kapal kontena yang besar tu, mungkin dia bersauh dia untuk mengalami kerosakan ke, ataupun dia bersauh untuk menunggu order ke dari pelanggan.
Itulah kegunaan saw. Sampai sedikitlah kegunaan saw untuk memberhentikan sebuah whistle bagi tujuan tertentu. Selain dari itu juga, saw ni boleh juga digunakan semasa kecemasan. Kita boleh gunakan sebagai brake emergency juga. Jika kita punya bot ataupun kapal hilang kawalan, mengalami kerosakan enjin, hanyut dibawa oleh arus untuk mencegah dari terjadinya kemalangan yang lebih serius, melanggar jembatan ke melanggar bot lain, kita boleh turunkan saw sebagai brake emergency lah. Dan yang satu yang utama dari pengalaman saya juga, jika kita dilanda ribut yang teruk di tengah laut, dah tak boleh ke mana-mana lagi, nak ke depan tak boleh, nak ke sini pun tak boleh, kita akan turunkan saw. Pilihan terakhir lah kita turunkan saw. Ada cara dia, ada teknik dia. Nanti insyaAllah saya akan tunjukkan macam mana. Penting saw ni, amat penting. Topik ni nampak macam sempoi je, tapi amat menarik mancing ni sedap ni. Sabar je lah. Okey, kita tengok pula saw ni dibuat daripada apa Kebanyakan saw jika kapal-kapal besar tu, kapal kontainer di luar sana tu, kebanyakan sawnya dibuat dari besi Ada juga saw yang dibuat daripada besi juga, tapi besi galvanis GI kalau orang panggil galvanis. Yang contoh ni lah dia. Ini dibuat dari galvanis Galvanis ni tahan karat lah, kena air masin tak jadi masalah. Ada juga saw yang dibuat daripada stainless steel. Ada juga saw yang dibuat daripada besi biasa pun ada, terpulang kepada individu lah. Tapi kebanyakan kalau bot-bot rekreasi ni dia jenis pada galvanis lah, sebab dia senang dijaga lah. Saw juga mempunyai pelbagai bentuk dan rupa macam-macam style saw yang saya pernah nampak lah. Saya akan terangkan sedikit sini antara jenis-jenis saw yang popular, yang biasa digunakan di perairan Port Klang ni ataupun di sekitar kawasan ni lah. Ini yang paling bentuk yang paling popular lah jenisnya ni. Ni dia. Nampak ni? Oi, kena kepala bengkak ni. Right. Uish, berat sungguh. Ni yang paling bentuk yang paling popular. Ini kita panggil, kalau bahasa orang putih Admiral Anchor lah. Kalau bahasa Melayu dia saw Laksmana. Saw ni lah yang paling popular. Saw ni lah yang menjadi lambang-lambang kalau ditengok di topi-topi pilot tu, ada gambar saw. Inilah dia. Pilot pula, kapten kapal. Ada juga orang panggil saw ni macam-macam gelaran fishman ataupun nelayan, saw nelayan, fishman anchor. Tapi ada juga orang sini panggil saw ni saw Popeye saw Popeye. Kita tengok Popeye the Sailor Man tu, kartun dulu-dululah dekat dia punya kat lengan ke kat sini ada lambang saw tu. Saw Popeye pun ada panggil. Saw ni lah yang paling banyak orang gunakan di sini Ada juga saw berbentuk lain yang setahu saya ada yang berbentuk pelau macam pelau, macam cangkuk satu cangkuk dia macam pelau. Yang berbentuk cakar ayam pun ada, kita panggil clue dia ada 3 jenis macam tu. Ada juga saw yang berbentuk payung. Lepas tu kita boleh lipat dia naik ke atas. Ada juga saw-saw yang buatan sendiri tailor-made lah. Banyak juga rakan-rakan saya di sini buat saw sendiri, dia hantar ke kedai besi. Sama ada dibuat dari stainless steel ke, selalu dia dibuat dari stainless steel lah. Ada yang 2 lengan pun ada macam tu. Tapi bagi kapal-kapal yang besar, kapal-kapal kontainer, dia menggunakan saw kita panggil stockless besar betul. Stockless anchor dia panggil tu. Dia naik pun pakai winch yang besar. Bagaimana pula kita ingin memilih saw yang sesuai untuk kegunaan bot kita ini menarik dibincangkan. Sebelum saya dapat saw yang sesuai, saya telah menggunakan, kalau tak silap saya saya telah menggunakan hampir 2 ataupun 3 saw Kesemua saw tu tak sesuai dengan bot ikan bilis. Sebab apa bila setiap kali saya menggunakan saw tu, bila air tenang okey, dia boleh bertahan. Bila air mula berkocak sikit, bila ada arus, dia mula akan terlepas lah dan bot kita akan hanyut. Masalah kalau bot kita hanyut masa kita memancing. Bayangkanlah kita mancing 4 orang, satu orang 3 pancing, dah 12 pancing. Saw kita bergerak, pancing kita akan terbelit Memang masalah lah, memang potong steam lah juga nak mancing macam tu kan. Silap-silap tali pancing kena potong bila dah terbelit. Kenapa
sebab sauh tu terlalu ringan. Poin ni di sini, untuk memilih sebuah sauh, kita harus tahu berat bot kita itu sendiri, anggaran berat lah. Macam bot ikan bilis ni memang saya pun tak tahu berat dia berapa, tapi dah biasa dari pengalaman. Contohnya sekarang saya menggunakan berat ni 10 kilo campur dengan rantai. Ni lah yang paling sesuai setakat ni. Confirm melekat lah. So far so good lah kan. Okey, bagi bot-bot yang kecil, dia akan menggunakan yang kecil sikit lah. Yang 24 kaki mungkin dia gunakan 6 kilo, 7 kilo. Nak dapatkan tu kena banyak duit juga, kena keluar lah. Macam saya dulu beli yang ni tak ngam, beli yang tu tak ngam. Lepas tu jumpa yang ni, tambah rantai sikit, barulah jumpa. Itu belajar dari pengalaman. Yang kedua, jenis pembukaan dasar laut kita harus tahu juga. Seperti yang di Port Klang ni, seperti kita nampak tadi tu. Semua lumpur, bukan di sini saja, di tengah-tengah laut sana pun kebanyakannya slot dengan lumpur. Kalau slot dengan lumpur tu, ini yang paling sesuai lah. Sebab dia akan, ni tajam, akan terus masuk. Sebenarnya sauh yang ni multi-purpose sebenarnya. Yang sauh Laksamana ni multi-purpose. Sesuai untuk di mana-mana lah, kalau saiz yang besar ni. Okay? Tapi paling sesuai untuk lumpur lah. Itulah dari dia punya cara kita memilih sauh. Satu dari berat sebuah bot, permukaan dasar laut. Kalau sauh yang bentuk cakar ayam tu tadi tu, clue tu tadi mungkin untuk permukaan yang berpasir, sebab dia mungkin dalam scoop pasir. Yang pelau tu pun jadi bentuk dia pun mungkin untuk kawasan yang berpasir. Ada juga sauh yang untuk permukaan yang berkarang. Itu dah cara untuk kita memilih sebuah sauh. Bagaimana pula kaedahnya kalau kita ingin menurunkan sebuah sauh ke kapal besar tu, dia menggunakan winch. Bagi bot-bot yang premium, bot kapal layar ke, dia menggunakan winch juga. Ada juga rakan-rakan di sini, bot-bot rekreasi yang menggunakan winch kecil mungkin dalam 1 tan ataupun 500 kilo yang menggunakan, saya tak pasti, ada yang menggunakan bateri, ada yang menggunakan genset, tapi kebanyakan bot rekreasi menggunakan bateri lah. Kalau bot-bot kecil bawah dari 20 kaki ke, yang sauhnya antara 5 kilo ke bawah, dia akan menggunakan manual kita tarik manual, kita jalankan bot tu. Okey, dah sampai dah tegak sauh tu, ada seorang tarik lah. Kalau dia keluar seorang, ada juga cara dia nak menarik sauh. Kalau keluar berdua, senanglah, ada seorang tukang tarik sauh. Bagi bot yang sederhana, yang sauh dalam 10 kg, kalau nak tarik pakai tangan memang tak larat. Kalau air dalam 10 meter, kebetulan pula arus agak kuat, air 5.2, air bawah 0.2 ke, memang arus memang laju macam torpedo. Dengan berat winch 10 kilo dengan tali 10 meter, 30 kaki, kalau ikut kita memang logik, memang boleh tarik lah. Tapi dengan arus tu memang sukar lah untuk kita menaikkan sauh tu. Ada kaedah dia. Kaedah kita panggil, tak tahu nak panggil apa lah. Yang manual tarik pakai tangan tu kita panggil manual lah. Yang bot ikan bilis ni kita panggil semi auto lah. Sebab dia menggunakan tong, tu yang nampak pelik. Siapa yang dah tengok video-video yang saya sebelum ni, bila nak makan sauh ada pula satu tong diheret je pergi macam tu, itu kita panggil semi auto winch lah. Okey, senang. Kalau nak tarik memang tak mampu tarik. Ada tong dia tu nampak tu. Saya akan terangkan lebih detail nanti. Untuk menjatuhkan sauh juga ada teknik dia. Ada yang jatuhan terkawal. Kalau kapal tu dia jatuhkan setengah, untuk takut dia kena dia punya torpedo. Bagi yang bot-bot rekreasi, bot-bot biasa ni, ada teknik dia, kita panggil teknik let go je. Memang tu teknik kaedah let go je. Let go ni kita campak je lah. Biar gravity akan tarik dia sampai ke bawah. Lepas tu dah dapat tu, kita akan reverse sikit lah. Saya akan buat demo. Apa yang saya akan terangkan nanti, cara nak turunkan sauh, cara nak naikkan sauh, mana-mana tempat bersauh kita akan pergi keluar. Tapi demo tu saya tak buat dalam siri ni. Mungkin saya buat episod ni 2 episod, sebab saya datang tadi, air kebetulan dah habis pukul 12.30 hari. Air akan masuk balik dalam pukul 10 malam. Tak sesuai, mungkin pagi besok saya datang awal. Saya akan buatkan demo khas untuk anda semua. Tolong support saya, tolong subscribe saya punya channel. Alright, dah baik. Bagi kita untuk melabuhkan sauh, banyak tempat lah kita dibenarkan berlabuh. Tapi ada setengah tempat kita tidak dibenarkan langsung berlabuh. Ini tolong ambil perhatian. Ini kalau kompetensi, ada soalan ni keluar. Di manakah tempat kita tidak dibenarkan berlabuh. Okey, nanti kita nak ambil kompetensi bukannya objektif. Macam ambil lesen L tu baca ABC tak. Kita akan interview direct. Orang yang interview kita tu pun bukan calang-calang. Semua bekas-bekas kapten kapal. Ada yang 7 kali, 14 kali pusing dunia dengan kapal. Cukup berpengalaman. Terusan Suez, terusan Panama, terusan Mat Saman pun semua dia dah celah masuk. Okey, di manakah kita tidak dibenarkan berlabuh?
Ada banyak kawasan kita tak benarkan bersauh tapi kita dapat jawab 3 pun dah okey lah. Dah cukup mantap lah. Kalau di Port Klang ni, yang pertama sekali di laluan kapal kita tidak dibenarkan bersauh di sana. Tepi-tepi pelabuhan, di tepi wharf tu kita tak benarkan bersauh sebab situ kawasan larangan. Di tempat-tempat lain, mungkin di taman-taman laut mungkin di Redang, di Tioman, ada kawasan yang digazetkan sebagai taman laut, kita dilarang bersauh di sana sebab sauh kita mungkin akan merosakkan hidupan laut. Karang-karang di sana, itu kita tak dibenarkan melakukan kesalahan kena denda Lagi satu, di kawasan-kawasan yang terdapatnya laluan gas, laluan pipe air, macam Port Klang ni, dari Westport ke Pulau Ketam ada laluan pipe air. Dalam GPS ada semua tu. Laluan elektrik dari hydro kapal power station tu, kalau di Port Klang terus ke Pulau Ketam, kita tak dibenarkan situ takut merosakkan kabel-kabel ataupun saluran-saluran pipe ataupun gas di pantai timur sana tu, kita dilarang. Mungkin bot-bot kecil ni kurang risiko lah. Kalau kapal-kapal besar mungkin memang tak dibenarkan Bagi bot-bot rekreasi di tempat orang menyelam di Port Klang tu jarang ada lah. Kalau Tioman, Langkawi, ada tempat rakan-rakan rekreasi kita yang lain yang suka scuba diving. Bila dia pergi menyelam di tepi pulau tu, dia akan bersauh bot. Lepas tu dia akan keluarkan satu bendera bendera kod alfa. Di situ kita dilarang juga melabuhkan sauh sebab bila orang scuba diving, bot dia parking sini. Mungkin orang yang di dasar tu, yang scuba diving tu, mungkin dia bukan di sini, dia mungkin terus ke belakang di bawah arus. Lepas tu kita pula datang, kita jatuhkan sauh. Takut bahaya Bayangkan sauh 10 kilo kena orang scuba diving di bawah sana, boleh buat maut jangan main Itu kawasan kita dilarang. Hati-hati di kawasan-kawasan, terutama kawasan pelancongan lah. Tolong ambil perhatian itu sedikit penerangan tempat-tempat kita mana yang tidak dibenarkan bersauh. Lain-lain tempat tu rasa tak jadi masalah lah sebab kita buat rekreasi. Nanti kita akan, masa kita buat demo sauh, kita akan pergi melawat juga kapal-kapal di sana. Kapal-kapal bunker tu. Saya akan tunjukkan mana kapal bunker, kita juga tengok sauh-sauh kapal tu nanti. Oh, memang menarik. Tunggu episod yang kedua tau. Dah habis pasal sauh tu, harap-harap faham Inilah sauh ikan bilis Dia seberat 10 kilo Tengok kat sini. Kalau nampak lah. Ada ni satu, ni kosong. kg. Kat mana nak beli sauh ni? Sauh ni selalu dibeli di kedai-kedai jual barang-barang pancing pun adalah, tapi tak semua kedai adalah. Ada kedai jual barang jaring, barang-barang laut lain, itu dia ada jual sauh ni. Dari yang kecil sampai yang besar dia ada. Saya gunakan ni dah hampir tak selesa 2 tahun lah. Saya beli dulu. Harga dia ikut kilo sekilo RM12 ke RM13. Dululah 2 tahun lepas. Tapi dengan berita yang sekarang, saya ada juga kawan-kawan beritahu dah sekilo dah naik RM18 sekilo. Kalau dah 10 kilo dah RM180. Nampak betul lah barang-barang mancing, barang-barang laut ni naik. Pelik kenapa minyak masak pun naik sampai RM27 sekarang sekilo ni. Pelik, pokok sawit belakang rumah kita je. 10 kilo tu dia bukan masuk rantai Dia basic je, dia datang basic saja Di mana pula datang rantai ni? Kita akan bawa kedai besi lah selalu, ataupun rakan-rakan sini ada yang pandai welding, kita tambah rantai di situ, dia akan weld ke belakang tu. Rantai ni dalam 5 kaki Kenapa ada perlu rantai Bila sauh tu dia akan masuk ke permukaan dasar. Lepas tu kita ada perlukan rantai untuk stabilkan tali, sebab kita sauh tak akan tegak. Ada rantai, dia akan stabilkan tali dulu. So rantai berat dia duduk bawah, baru tali naik ke atas. So bila bergoyang, rantai akan bergoyang dulu. Dia tak kacau sauh. Sauh kita tak akan mudah terangkat lah. Panjang rantai ni terpulang sebab saya ni macam saya cakap tadi, semi auto. Tak panjang manalah, at least ada rantai. Kalau bot yang pakai winch tu, rantai dia mungkin sampai 10-15 kaki Lepas tu baru dia sambung dengan tali. Itu lagi bagus lah, sebab dia gunakan winch, tak susah lah nak tarik. Sebab ini kan kalau terlampau panjang kan, takut tong tak boleh support pula. Dengan tong-tong tu pun tenggelam. Rantai ni satu lagi tujuan dia apa Kalau kita tak pasang rantai, kita terus pasang tali. Tali ni kuat juga, tapi dia tak tahan geseran Kalau kita tersangkut di karang tak apa lagi. Boleh dia naik kadang-kadang. Kadang-kadang ada kabel ke kapal karam ke kat bawah yang besi-besi yang tajam Kalau kita ada rantai Allah lah, rantai tak akan putus lah. Itu sebab kalau beli mesti ada rantai di bawah lah. Itu kegunaan rantai Dia terus ke sini. Nampak rantai ni disambungkan tali. Dia buat splashing situ. Dan ada satu ini besi ekor pari ni. Ni yang penting ni. Dia double up kan. Lepas tu saya balut dengan tape lah. Tapi ada lagi dalam ni tu, dah ikat dah. Yang ini yang sangkutkan tong nanti. Bila kita heret benda tu,
Tong lepas kat sini, perlahankan balik, tong akan tersangkut kat besi ni. Ni stainless steel Ni sebesar lidi sate kot. Okey, ni rantai. Kita ni tali atas. Tong ni akan diheret sampai sini. Nampak? Sampai sini bila slow dia akan lock. Dia akan lock sauh. Okey. So sauh akan tergantung dekat sini. Tong akan tergantung macam ni position dia macam ni. Okey, ni sauh bawah kita akan heret tong. Tong akan timbul macam ni. Dia akan terus. Ada cara nak tengok air dah berolah tu. Kita lepaskan. Lepaskan dia akan tergantung macam ni. Lebih kurang dia akan. Lepas tu kita akan pusingkan bot. Kita just tarik ringan sajalah. Okey, dekat tong ni ada apa pula? Ni tong biasalah, tong galen orang panggil Dia satu ring ni. Ni semua buat sini welding Dia ada satu besi nombor 8 swivel pusing dan satu shackle untuk dia masukkan pada tong ni. Ini pun di welding Semua dah di welding, dimatikan terus. Kalau tong ni pecah, kita kena buat grinding balik. Kita welding balik lah. Lagi satu, kita ada tali anak. Orang tanya apa tu tali anak? Bila pula sauh ni beranak Ni tali anak Apa guna tali anak ni? Kalau bot-bot besar pun bot premium lah, kapal tak adalah tali anak. Bot premium pun ada dia punya tali anak Dia tak panggil tali anak, dia panggil macam shackle tadi. Tapi sama juga fungsi dengan tali anak. Tapi kalau bot-bot macam kita ni, bot-bot rekreasi kecil ni, kita gunakan tali anak. Saya gunakan ni tali tangsi tali biasa tu. Ni 100 pound, mungkin 200 pound. Terpulang Tapi jangan besar sangatlah, nanti tak putus pula dia tali anak ni. Kita agak-agak lah, sesedap rasa, secukup-cukupnya. Jangan terlampau besar sangat, nanti tak putus pun masalah juga. Okey, kita bayangkan lah kalau kita bersauh, kita tersangkut selalu pada karang ataupun kapal karam tersangkut macam ni. Okey, kita akan tarik ke sini. Tarik sini tak mau, tarik bot ke sana tak mau. Pusing-pusing bot sana, pusing sini pun tak mau. Lastly, kita akan rentap dia. Nekat lah. Tapi selalu tali anak akan putus lah. Bila kita rentap dia, tali anak akan putus Dia akan terus. Last kali kita akan tarik. Dia akan tarik begini. Okey. Nampak? Kawasan yang tersangkut tadi, dia akan terlepas. Selalu dia akan terlepas lah. InsyaAllah, kita punya sauh selamat. Itulah gunanya tali anak Mesti ada tali anak ni. Kalau tidak nanti memang akan putus. Sebelum saya terlupa berat rantai ni dalam 2 kilo 2 ataupun 3 kilo lah. 10 campur 3 mungkin 13 kilo total dia. Saya nak tunjukkan mana sauh standby saya sebab selalu ni di laut saya gunakan mesti ada backup Ini saya punya sauh backup standby punya sauh. Ini punya tali dia satu gulung. Ini tak panjang, saya agak-agak tali ni dalam 50 meter kot, 50-60 meter Tapi ni tali ni pun tak berapa cantik tak berapa sesuai untuk sauh Bukan tak boleh pakai, boleh tapi tak sesuai. Okey, ni sauh backup saya tu. Dia kecil sikit 6 kilo ke 7 kilo lah. Bila tak cukup besar, tak cukup berat, tambah besi ni lagi, tambah ni, tambah ni. Okey, semua dah tambah. Tak cukup juga. Tu bila dah tak cukup berat, terpaksalah beli yang 10 kilo yang tu. Ambil pengajaran dari saya ni, beli sauh, berbanyak beli sauh dah. Okey, tu belum yang putus lagi, yang hilang. Tak silap ada 2 ataupun 3. Banyak juga. Alhamdulillah. Selesai sudah sedikit penerangan saya berkenaan dengan sauh. Mudah-mudahan siapa yang menonton video ni mendapat sedikit informasi Kita akan sambung pada bahagian kedua. Part yang kedua lebih menarik. Saya rancang saya akan bawa sonar Saya nak tunjukkan tempat di mana pertama kali saya kehilangan sauh Lepas tu kita akan keluar. Saya akan tunjukkan cara menjatuhkan sauh Lepas tu cara nak menaikkan sauh sauh pakai tong ni. Cara nak heret dia pun ada cara dia. Kalau silap-silap kita tarik kena propeller putus ada cara dia. Lepas tu kita akan pergi tengok sauh kapal Lepas tu saya akan tunjukkan satu apps kita mana kita nak tengok mana kapal-kapal yang boleh parking. Okey, kita ada satu app saya akan tunjukkan juga pada penonton nanti. Dan last kali saya mungkin bagi satu bonus satu bonus video. Alang-alang dah lama tak mancing ni, saya ada satu video akib saya memancing di kawasan kapal berlabuh itu untuk konten nombor 2. Tunggukan nombor 2 Alright, maafkan saya kalau ada salah informasi, salah fakta ke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudi menonton video ini. Okey, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang daripada saya, Azman Ikan Bilis. Bye-bye.